وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية نصوما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنعمنا بما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا الوحي والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهمية وافتح لنا رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan jikalau mengikut ia akan seorang yang ia sangka sah jadi imam, ialah qari atau tidak makmum, atau lelaki, atau yang berakal. Kemudian nyata ia ummi, atau makmum atau perempuan, atau gila. Nescaya wajib mengulangi sembahyang itu kerana imam tidak ahli jadi imam. Dan jikalau mengikut ia makmum, dan jikalau mengikut ia makmum akan seorang yang ia makmum sangka sah jadi imam. Siapa yang sah jadi imam? Ialah qari. Satunya orang qari, orang yang betul bacaannya, atau tidak makmum, mana dia bukan jadi makmum bagi siapa-siapa, atau lelaki, atau yang berakal, bukan orang gila. Jadi kita apabila kita masuk dalam masjid masalan atau surau ke masalan, kita tengok adalah seorang itu sedang sembahyang. Maka apabila kita tengok pada zahir dianya, kita sangka kata dia tu bukan orang perempuan, kita sangka kata dia tu bukan orang gila, kita sangka kata dia tu tak jadi makmum bagi siapa-siapa, katalah. Jadi maknanya apabila kita mengikutkan saat, kita nak mengikut akan siapa-siapa sahaja untuk jadi imam, itu mestilah orang itu layak jadi imam, sah jadi imam. Dengan sebabnya orang ummi tak boleh kita ikut, kalau makmum tak boleh kita nak ikut, kalau dia dah jadi makmum tak boleh kita nak ikut dia, kalau kita orang lelaki tak boleh mengikut imam yang perempuan. Maka apabila kita masuk ke masjid masalan, kita tengok adalah seorang itu sedang sembahyang, maka pada sangkaan kitanya dia sah jadi imam, lalu tu kita mengikut dia. Sah jadi imam tu dengan sebab dia adalah pada sangkaannya, pada sangkaan kitanya, dia adalah seorang qari, atau dia tu adalah bukan jadi makmum. Artinya kalau orang lelaki, maknanya yang nak jadi imam tu orang lelaki, dan juganya orang itu bukan orang gila, bahkan orang berakal. Maka apabila kita sangka katanya seorang itu sah dia jadi imam, kalau kita nak mengikut dia boleh, dia sah jadi imam. Maka kemudian nyata ia seorang yang ia sangka tadi
ummi. Tiba-tiba nyata kata dia ummi, nyata selepas pada sembahyang. Nyata selepas pada sembahyang, artinya nyata di dalam sembahyangnya, nyata kata dia tu orang ummi. Nyata kata seorang yang kita mengikut dia sebagai imam tu, dia adalah orang yang ummi. Orang yang ummi itu ialah orang yang mencederakan, mencacatkan bacaan Fatihahnya, walaupun satu haraf daripada haraf Fatihah sekalipun. Itu orang ummi. Seperti setengah-setengah orang Arab tu, dia biasa dengan cakap go. Apabila qaf dia tukar jadi go, maka kalau dia baca Fatihah dia tak boleh nak baca mustaqim tu, tak boleh. Dia baca jadi mustaqim, mustaqim dengan go. Maka dikira kata dia tu adalah orang ummi. Dikira katanya dia tu adalah orang ummi sebab nak sebut haraf qaf jadi betul dengan makhraj dia tak boleh. Kalau sebutnya mustaqim, maka itu adalah orang ummi. Walaupun dia orang Arab sekalipun, tetapi dengan sebab mencederakan sesuatu haraf daripada haraf-haraf Fatihah, maka adalah seorang itu ummi. Katalah mana-mana pun kalau tak boleh nak sebut ra masalan, jadi ihdinas sirah, dia nak sebut ra tak boleh. Apabila ihdinas sirah tu dia jadi ra, maka itu adalah orang ummi. Artinya dia tak boleh nak sebutkan tasydid yang ada di dalam Fatihah. Dia tak boleh nak sebut. Kalau iya, dia tak boleh nak sebut jadi iya dengan secara bertasydid, tak boleh. Yang dia boleh sebutnya iya tu boleh. Maka adalah orang itu orang ummi. Jadi katanya kemudian nyata ia nyata ia seorang yang makmum sangka kata dia sah sembahyang itu ummi. Nyata tu nyata di dalam sembahyang, artinya nyata kemudian daripada sembahyang. Atau makmum nyata kata orang itu tadi, kita awal-awal nak ikut dia tu kita sangka kata dia tu tak jadi makmum siapa-siapa. Tiba-tiba nyata di tengah-tengah sembahyang kata dia tu jadi makmum. Atau nyata kata nyata selepas pada sembahyang dia adalah makmum bagi yang lain. Atau perempuan. Ini kalau makmum lelaki lah. Kalau makmum tu perempuan juga, imam perempuan sah mengikut. Atau perempuan sama juga orang khunsah. Jadi makmum lelaki dia tengok tu macam orang lelaki. Dia tengok seorang yang sembahyang dalam surau dalam masjid tu tengok macam orang lelaki. Dia pun sangka kata dia tu orang lelaki lah. Sebab pakaiannya, cara berdiri dia macam orang lelaki. Maka dia mengikut. Tengah-tengah dia mengikut itu, dia ikut jadi makmum. Tengah-tengah dia ikut jadi makmum, nyata kata orang itu bukan orang lelaki, bahkan orang perempuan. Atau nyata kemudian daripada sembahyang. Selepas pada sudah sembahyang tu nyata kata dia tu seorang perempuan. Atau gila. Jadi pada awal-awal kita mengikut dia tu, duk suka kata dia tu orang yang berakal lah. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang tu nyata kata dia tu orang gila. Atau selepas pada sembahyang nyata kata dia tu gila. Hukum kesemuanya, nescaya wajib mengulangi sembahyang itu. Semua sembahyang kalau mengikut orang yang tidak sah jadi imam, maka sembahyang dia tu wajib mengulangi. Begitu juga kalau mengikut akan imam tu orang kafir, sebab orang kafir pun orang yang tidak sah sembahyang, maka tak boleh, kita tak layak nak jadi imam juga, maka wajib kena mengulangi juga. Contohnya dia tu orang Kristian masalah, dia masuk dalam masjid, dia sembahyang macam kita. Tetapi kita pun mengikut dia. Selepas pada dia beri salam, dia beritahu kita katanya dia adalah orang Kristian, bukan orang Islam. Maka sembahyang kita wajib diulangikan juga. Kalau tahu selepas pada sembahyang, wajib mengulangi akan sembahyang itu.
Kalau kita tahu di tengah-tengah sembahyang, wajib kita mulai berhenti dan mulai sembahyang dengan keadaan seorang diri. Tak payah kita mengikut dia lah. Nak terus pun tak boleh sebab kita ikut dia di awal. Sebab kita mengikut dia padahal dia tu tak layak jadi imam. Dia rokok, dia sujud, kita sujud. Mana kita dah ikut dia padahal dia tu tak layak nak jadi imam. Maka semuanya sembahyang tu wajib diulangi. Kenapa wajib mengulangi sembahyang itu kena buat lain? Kerana imam tidak ahli jadi imam. Kerana orang yang kita mengikut dia, orang yang jadi imam, orang yang kita mengikut dia tu tak layak nak jadi imam bagi kita. Seperti orang perempuan tak layak nak jadi imam bagi orang lelaki walaupun dia layak nak jadi imam bagi orang perempuan. Tapi kalau kita makmum, maknanya orang perempuan tak layak nak jadi imam. Tidak sah nak jadi imam bagi orang lelaki. Begitu juga kalau orang ummi, dia kalau mengikut orang qari tu boleh. Tapi orang qari nak mengikut orang ummi tak boleh. Maka sekiranya kalau nyata dia tu orang ummi, maka sembahyang kita tu wajib diulang balik. Mesti kena ulangi, mesti kena buat lain. Itulah jadi masalah qari tadi tu, yang lawan qari tadi tu bukan qari yang kita masyhur makna sekarang tu, bukan dia. Qari yang musabaqah Quran tu, itu bukan dia. Bukan maksud qari di sini bukan ummi. Maknanya kalau dia tu cacatkan bacaan Fatihah ke semua surah Fatihah, bacaan dia jadi cacat ke semua atau setengah-setengah saja atau satu haraf saja daripada haraf-haraf Fatihah seperti misal tadi, maka adalah orang itu orang ummi. Walaupun suara elok dia sekalipun, walaupun dia tu bacaan yang lain tu fasih. Contohnya kalau kita kata orang Arab, dia tu yang tepat salahnya di ga tu lah. Di qaf mustaqim, dia tak boleh nak sebutkan qaf, dia sebut jadi ga. Tetapi kalau tilik kepada bacaan yang lain daripada qaf, situ elok ke semuanya. Lagi pulaknya suara dia tu elok, bacaan dia tu lain daripada qaf. Dan itu betul ke semuanya, makhraj tajwid pun sepenuh dah sepenuh. Tetapi salah di ga, sebutkan qaf jadi ga, maka itu adalah orang ummi. Walaupun lidah dia fasih sekalipun, tapi tak boleh nak sebut qaf, jadi ga, maka itu adalah orang ummi. Pada istilah di sini. Begitulah. Jadi pendek katanya, sekiranya kalau imam itu tidak sah jadi imam, sembahyang dia sah ke tidak itu terpulanglah. Kalau orang perempuan, memanglah kalau suci daripada hadas, suci daripada najis, tutup aurat ke semuanya, dia sah sembahyang dia tu. Tetapi kita orang lelaki tak boleh tidak sah mengikut imam yang perempuan. Tetapi kalau sama-sama perempuan tu maklum boleh. Orang ummi, kalau sama-sama dia, contohnya yang ni pun tak boleh nak sebut qaf juga. Yang seorang lagi pun tak boleh nak sebut qaf juga. Sama-sama dia tu boleh. Jadi maknanya memanglah kalau orang gila, memanglah sembahyang dia tak jadi. Kalau orang kafir pun sembahyang dia tak jadi. Kalau orang tu jadi makmum, sembahyang dia tu memanglah sah, kita nak ikut dia jadi imam kita tu, ya tak boleh. Jadi setiap-tiap katanya apabila kita mengikutkan seorang imam padahal dia tu tak layak jadi imam, tidak sah jadi imam, maka sembahyang kita yang kita sembahyang jadi makmum dia tu mesti diulangi kesemuanya. Sebab tu termasuk juga dalam masalah di sini apabila seorang itu mengikutkan imam yang bukan orang Islam. Mengikutkan imam yang bukan orang Islam, sebab syarat bagi nak sah sembahyang tu satunya Islam. Begitu. Maka wajib semuanya pada masalah tadi tu mengulangkan sembahyang, mesti kena buat balik. Habis di situ jadi pendeknya masalah saat ni masalah mengikut akan seorang yang tidak sah jadi imam, tak jadi ahli bagi imam, tak layak nak jadi imam.
Itu masalahnya di situ. Masalah mengikut akan seorang yang tidak sah jadi imam. Masalah lain pula, tiada wajib mengulangi. Tiada wajib mengulangi. Tiada wajib mengulangi jika nyata imam berhadas. Jika nyata imam berhadas, walaupun berhadas besar atau imam mempunyai najis yang sembunyi. Dan jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun, jika lebih ia daripada bilangan 40. Tiada wajib mengulangi di atas makmum jika nyata berhadas imam. Tapi nyata kata berhadas ni nyata apabila sudah sembahyang. Nyata berhadas imam, yakni nyata selepas pada sudah sembahyang. Kalau nyata kata dia berhadas ketika kita masih ikut dia, kita sedang sembahyang mengikut dia, maka itu tak boleh kita nak ikutlah. Tapi sembahyang pun tak batal juga, cumanya kita jangan ikut dia. Jadi pendekatannya kalau imam tu berhadas, tengok sikit lagi, walaupun berhadas besar sekalipun. Walaupun imam tu yang berhadas tu tak kira hadas besar ke ataunya hadas kecil. Masalah nyata kata imam tu berhadas. Tak kira berhadas tu hadas besar ataunya hadas kecil. Atau imam mempunyai najis yang sembunyi. Atau imam itu yang mempunyai najis yang sembunyi. Maknanya kena najis. Imam mempunyai najis yang sembunyi, maknanya dia kena najis. Imam tu kena najis, tak kira di badan dia ke, di pakaian dia ke, tetapi kena najis, najis itu sembunyi. Najis itu ialah najis yang sembunyi, maknanya kalau kita tak perhati, tak nampak, tak tahu. Contohnya, dia ada di baju dia sebelah depan, ada kena najis kat baju dia sebelah depan, kita makmum duduk sebelah belakang dia, tak nampak lah. Artinya kena najis baju dia, dia pakai baju 2 lapis. Dia pakai baju 2 lapis, ada 2 lapisan baju dia, sebelah dalam tu kena najis, sebelah luar tak kena najis. Jadi maknanya walaupun sebelah belakang kita tak nampak lah. Atau kat badan dia, kat belakang dia tu ada najis masalah yang tidak dimaaf. Lagi pulanya, kena najis tu, lagi pula kita makmum, kita tak nampak. Kalau kita perhati pun tak nampak. Sebab terlindung daripada mata kita, makmum. Katanya tersembunyi itu, maknanya sekiranya kalau makmum perhati, tak nampak. Kalau perhati pun tak nampak. Kita duduk di belakang dia, kita tengok di baju dia, tengok di kain dia, tengok di seluar dia, tengok di kepala dia, di kepiah dia masalah, tak nampak najis. Itu dikatakan padahal ada najis, tapi kita tak nampak. Itu dikatakan najis yang sembunyi. Seperti tadilah, ada di badan dia, kena kat kulit belakang dia, tetapi dia selimut dengan baju, tak nampak lah. Artinya, ada dalam poket dia tu najis, dalam poket baju dia tu najis, memanglah kita makmum tu tak nampak lah. Maka itu adalah najis yang sembunyi. Maka rupa tadi tu tidak wajib mengulangi di atas makmum. Tak wajib mengulangi itu masalahnya sekira kalau kita katanya tahu selepas pada sembahyang. Sudah dia beri salam, kita beri salam. Selepas pada dia beri salam, dia baru ingat. Kata dia ni sembahyang tidak berhadas.
Sembahyang apa dia? Tidak berwudu. Atau dia terlupa nak mandi junub masalah. Maka tak mengapa. Begitu juga apabila selepas pada sudah sembahyang, dia beritahu katanya dalam poket baju dia tu ada najis. Ketika belum pada tu dia pun tak tahu. Kita makmum pun memanglah tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu kata ada tai cicak masalah dalam poket baju dia. Maka apabila tahu tu tak wajib kita mengulangi. Itu sekiranya kalau tahu selepas pada sembahyang. Tetapi kalau kita tahu di tengah sembahyang, maka hukum pun cumanya jangan kita ikut dia lah. Jadi maknanya seolah kata kita sembahyang seorang lah. Jadi contohnya kita sembahyang boleh 2 rakaat, tiba-tiba ada seorang yang luar, orang yang tak sembahyang, dia beritahu, imam kau sembahyang belum ambil wudu. Contohnya begitu. Artinya di tengah-tengah sembahyang tu ada orang yang di luar, orang yang tidak sembahyang lah. Dia mari beritahu pada imam, dia kata, dia beritahu kepada imam, kata, imam, kat kaki imam tu ada najis. Kita makmum tak nampak. Kita makmum pun tak perasan, dia sendiri pun tak perasan. Orang luar tu dia beritahu katanya, ada tak cicak kat kaki masalah. Sebab kita makmum, lebih-lebih laginya ada di tapak kaki. Sebab ketika imam tak nampak, tak sedar, tak perasan, kita makmum pun tak perasan. Kalau nak tengok pun tengok masa berdiri dia tak nampak. Maka apabila kita tahu kata dia tu kena ada najis, artinya berhadas, padahal tahu di tengah-tengah sembahyang, maka kita jangan ikut dia lah. Kita jangan ikut dia. Itu tak ada masalah. Tak payah kita berhenti sembahyang, takbiratul ihram lain tak payah begitu. Sebab kalau tahu di tengah sembahyang, kita teruslah sembahyang kita sebab sembahyang kita tak batal. Cumanya jangan dia ikut dia lah. Kalau dia tak berhenti. Begitu. Tapi dia kait kata najis itu najis yang sembunyi. Tapi kalau najis yang zahir, maka itu hukum lain pula. Zahir itu kalau kita tengok akan nampak. Kalau kita tengok, kita nampak. Maka itu tidak dimaaf. Itu lagi akan datang. Dan jikalau pada sembahyang jemaat sekalipun. Dan jikalau pada sembahyang jemaat sekalipun. Maknanya imam yang berhadas, imam yang kena najis tadi itu, dia jadi imam sembahyang jemaat sekalipun. Maka sembahyang jemaat makmum itu sah. Jemaat makmum itu sah. Kita katanya contohnya, tapi dia kait. Jika lebih ia imam daripada bilangan 40. Maknanya bilangan tu makmum dah 40 atau lebih. Jadi maknanya kalau kita tak bilang dengan imam pun dah cukup 40. Jangan-jangan katanya makmum tu 39, imam seorang imam dan makmum 39, maknanya 40 dengan imam. Itu kalau imam berhadas, imam terlupa nak ambil wudu, atau imam terlupa nak mandi junub, atau imam kena najis, maka sembahyang imam tidak sah. Apabila sembahyang imam tidak sah, jadi bilangan tu tak cukup 40. Maka tidak sah jemaat kesemuanya. Tapi di sini masalahnya, dia katanya walaupun sembahyang jemaat sekalipun tu sekiranya kalau bilangan tu lebih pada 40 dengan imam. Mana makmum tu dah 40, dah bilangan 40 atau lebih pada 40. Mana kalau kita tak kira dengan imam pun dah cukup bilangan 40. Maka sekiranya kalau imam tu berhadas, atau imam tu kena najis yang sembunyi, maka sembahyang jemaat itu sah. Bagi makmumlah sah, tetapi imam memanglah tidak sah. Dengan sebab jemaah dah 40 orang, walaupun bilangan 40 tu tak kira dengan imam sekalipun. Itu kalau jemaat pun sah. Begitu.
Dan jikalau sembahyang Jumaat sekalipun, jika lebih ia imam daripada bilangan 40, maka tiada wajib ulangi. Sembahyang tu tak wajib ulangi. Sembahyang biasa atau sembahyang Jumaat, kalau bilangannya lebih pada 40 tu tak payah kita ulangi. Begitulah. Tapi jangan tahulah. Jangan kita tahu ketika kita sedang sembahyang. Kalau kita tahu sedang sembahyang, kita masih ikut lagi, batal. Ni maknanya kalau tengah-tengah sembahyang kita tahu, kita jangan ikut dia. Begitu. Kalau tahu selepas pada sembahyang, tak mengapa. Jadi tak payah kita ulangi. Dan jika adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya atau najis itu sekalipun. Ini masalah ghayah bagi tidak wajib mengulangi di atas makmum. Jika adalah imam mengetahui hadas dirinya diri imam atau najis itu sekalipun. Sekiranya kalau dia tahu kata dia tu berhadas tetapi dia naik jadi imam juga, orang makmum tak tahu. Dia tengok dalam poket baju dia ada najis masalah. Yang tidak dimaaf, tetapi dia jadi imam juga. Jadi sembahyang dia tidak sah lah. Tetapi kita makmum dengan sebab kita tak tahu, kata dia tu tak ambil wuduk, kata dia ni tak mandi junub, kata dia ni ada najis yang sembunyi, maka makmum sah semata. Sebab mengikut pada zahir. Contohnya, yang nak jadi masalah begini tu, masalah kita katanya dia tu jadi imam ratib. Apabila orang qomat, apabila Bilal tu qomat, dia nak mulai sembahyang. Apabila nak mulai sembahyang, dia teringat kata dia tu belum ambil wuduk. Tetapi kalau kira sepatutnya apabila belum pada ambil wuduk, dia kena tak boleh sembahyang lah. Dia sepatutnya kena pergi ambil wuduk lah. Tetapi dia malu. Berdosa lah buat begitu. Tetapi dia malu. Nak bagi tahu pada, tunggulah. Minta tunggu saya tidak ada wuduk, saya nak pergi ambil wuduk dulu. Dia takut orang marah ke, dia malu nak cerita ke, kata dia ni tidak ada wuduk. Dia pun mulai takbiratul ihram, terus jadi sembahyang jadi imam. Kita makmum tak tahu. Kita makmum tak tahu, ikutnya lah. Maka dengan sebab kita tak tahu, sahlah sembahyang kita. Walaupun dia tu tidak sah sembahyang, berdosa dia buat begitu, sekalipun. Pihak makmum sah. Itulah. Sebab kalau sekiranya kalau dia ni, kalau tak sebab dengan berhadas, tak sebab dengan kena najis, dia sah jadi imam. Sebab di sini masalah orang itu orang yang sah jadi imam. Tak sama dengan masalah dulu. Masalah di sini, masalah seorang itu sah jadi imam, jadi ahli. Mana orang yang layak jadi imam. Cumanya dia berhadas, cumanya dia kena najis yang sembunyi. Sebab tu kalau kira pada zahir kita tak tahu kata dia berhadas, tak tahu kata dia kena najis, maka sahlah sembahyang kita yang kita mengikut dia. Dan najis yang zahir itu najis ain yang mendapatkan dia oleh satu daripada pendapat yang 5. Walaupun dengan bau nisbah orang buta. Ni zahir lawan sembunyi. Dan najis yang zahir itu lawan bagi apa dia? Lawan bagi najis yang sembunyi. Dan najis yang zahir itu, ni nak kena katanya najis yang ada di imam tu najis yang zahir ke najis yang sembunyi. Kalau najis yang sembunyi, maka tahu-tahu apabila kita tetapi kalau najis yang ada di imam itu ialah najis yang zahir, maka wajib di atas kita makmum kena ulangi. Walaupun tahu selepas pada sembahyang sekalipun.
Walaupun kita tahu itu kata imam tu kena najis, padahal najis itu zahir, maka wajib kita kena ulangi akan sembahyang. Sebab salah balik kita, kenapa tak tengok kat imam? Begitu. Maka najis yang zahir itu mana dia? Najis yang zahir, najis ain. Najis ain. Mana ain najis? Najis ain. Najis ain ini nak keluar najis hukmi. Najis ain ini nak keluar najis hukmi. Lagi akan datang dia akan sebut najis hukmi. Najis ain maknanya najis yang berbentuk ain. Maknanya ain najis. Nanti kita jelas. Najis ain, sebab kata najis ain yang didapatkan dia, yang mendapatkan dia akan najis ain. Mendapat mana tahu kata ada najis. Yang mendapatkan dia mana yang tahu kata ada najis. Salah satu daripada pendapat yang 5, pencederaan yang 5. Dengan cara tengok kemasalan, dengan secara hidu kemasalan, dengan secara rasa, dengan lidah kemasalan. Begitulah. Jadi najis ain itu ialah apa dia? Yang boleh kita tengok dengan mata, atau boleh kita dapat baunya, atau boleh kita dapatkan rasaannya. Bukan suruh kita hidup, bukan disuruhkan kita rasakan rasaan dia. Sekiranya maknanya kalau nak dapat kata, nak tahu kata najis ain tak ain tu, kita boleh dapat dengan pencederaan, dengan pendapat yang 5. Bukan katanya nak tahu, kalau boleh tengok jalalah. Kalau nampak dengan mata maka adalah najis ain. Kalau dapat dengan hidu, dengan baunya, maka adalah najis ain. Bukan disuruh kita hidu. Dia katanya kalau terhidu dapat baunya. Artinya dapatkan rasaan dia. Bukan dapatkan rasaan dia, bukan suruh kita rasakan dengan lidah. Fardunya kalau kita tak di lidah akan rasa. Bukan nak tahu tu kena tengok. Selepas pada tengok kita hidu, selepas pada kita hidu tu kita rasa dengan lidah. Tak boleh, bukan maksudnya begitu. Sekiranya kalau kita tengok kita nampak. Sekiranya kalau kita hidu kita akan bau bauan dia. Kalau kita rasa, kita sentuh dengan lidah, kita akan dapat rasaannya. Begitu najis ain. Dan begitulah katanya najis ain. Walaupun dengan bau nisbah orang buta. Memanglah orang buta dia tak boleh nak nampak. Tetapi dia boleh tahu juga kata ada ain najis sebab dia boleh bau. Dia boleh dapatkan bau, artinya dia dapatkan rasaan. Begitu. Jadi contohnya orang buta tu, baju dia kalau kena air kencing masalah, memanglah dia tak nampak. Dia rasa basah-basah begitu kan. Sebab basah-basah tu boleh jadi air biasa. Tetapi dia bau, bau macam bau air kencing, maka dia lah. Kira gitu. Jadi orang buta dia boleh tahu juga akan najis ke tak najis dengan secara dapat bau benda najis itu. Dan jika tidak nampak makmum, dan jika tidak nampak makmum akan najis itu kerana lindung dengan pakaian sekalipun. Dan jika tidak nampak makmum akan najis itu kerana lindung dengan pakaian sekalipun. Wajib ulangi sembahyang itu.
kenapa gitu? Dan jika tidak nampak makmum akan najis itu kerana lindung dengan pakaian sekalipun, wajib ulangi sembahyang itu. Hmm. Uh, ah, dia kurang jelas sikit ya. Cakapan dia tu. Dia begini. Masalahnya najis ain ke atau najis hukmi. Mengikut dia cakap tu, kalau najis zahir tidak wajib ulangi semata-mata. Padahalnya bukan begitu. Dia begini ya. Jadi masalah najis, kita kita faham sikit. Masalah najis tu ada kala najis ain atau najis hukmi. Najis ain dan najis hukmi. Maka kita tengok yang dia kata, dan najis yang sembunyi najis hukmi. Seperti air kencing yang kering yang hilang baunya. Itu najis hukmi. Yang lawan bagi najis ain. Najis hukmi maknanya hukum najis. Padahalnya benda dah tidak ada. Contohnya kain masalan, baju ke masalan, dia kena air kecing. Kena air kecing tu tetapi dia tak basuh. Dia tak basuh, dia letak kat tepi dinding tu, lama kelamaan bau kecing dah tak bau. Warna dah tidak ada. Kain apabila kena najis, kalau dia jemur kat luar rumah tu, kena hujan tu, cuci dengan sebab kena hujan. Tetapi kalau kita katanya, dia kain dia tu, baju dia masalan, dia kena air kecing masalan. Lepas tu dia tak basuh. Dia tak basuh, dia sangkut kat luar rumah ke masalan, tak kena air hujan lah. Dia sangkut, dia letak kat tepi dinding tu, lama kelamaan tu, bau kecing dah tidak ada. Warna pun tidak ada. Tetapi kain tu ketika kena najis air kecing, dia tak basuh. Dia tak basuh, tetapi air kecing dah ada ke tidak? Dah tidak ada, dah kering. Lagi pulaknya bau dah tidak ada. Warna pun tidak ada. Tetapi kain itu tidak dibasuh, memanglah pada hukumnya kain masih kena najis. Itu dikatakan najis hukmi. Maka najis hukmi, kalau sekiranya kalau kain itu dipakai oleh imam jadi pakai sembahyang, maka dikira kata najis itu, kain itu kena najis yang sembunyi. Begitu. Jadi maknanya imam kalau dia pakai kain yang kena air kecing tapi tak bau dah. Tapi dia belum basuh. Warna pun dah tidak ada, warna air kecing pun tidak ada, bau air kecing pun tidak ada sebab lama dia letak dia sangkut kat tepi dinding tu. Maka kita makmum memanglah tak nampak. Memanglah kita tak dapat bau, maka najis hukmi najis hukmi ialah najis yang tersembunyi. Begitu.
Dan sekiranya najis itu ialah najis ain, sekiranya najis itu najis ain, dengan maknanya kalau kita tengok boleh nampak. Boleh tengok dengan mata atau boleh kita hidu, boleh dapat dengan secara hidu. Kalau kita hidu, kita akan dapat baunya. Kalau kita rasa dengan lidah, kita akan dapat rasaannya. Maka ain najis tu, itu dikatakan najis ain. Sebab najis ain ni maknanya najis yang zahir sifat dia, yang ada rasaan dia, yang ada warnanya, yang ada baunya. Sebab najis-najis ni nak tahu kata sifat najis tu, memanglah kalau benda najis tu ada, maknanya dia kena ada, kalau kira katanya ada bau dia lagi, ada rasaan dia lagi, ada warna dia lagi, maknanya pada hukumnya ain najis tu masih ada. Apakah lagi kalau kita nampak, begitu. Apa kita boleh pegang pulanya, maka adalah najis itu najis ain. Maka masalahnya najis ada dua bagai, ialah najis ain dan najis hukmi. Dan najis hukmi itu masuk dalam bagai najis yang sembunyi. Begitu. Lepas tu pulaknya kalau najis ain itu nak zahir ke tidak, kita begini. Najis ain seperti tak cicak ke masalan, seperti darah yang banyak masalan yang tidak dimaaf, seperti bangkai ke masalan, ada lalat yang mati masalan, bangkai-bangkai, lalat yang mati ada kat poket dia ke masalan, maka itu adalah ain najis. Maka sekiranya kalau zahir, itulah katanya wajib ulangi. Kalau zahir pada imam, maka wajib di atas makmum mengulangi. Sekiranya kalau najis ain tetapi tersembunyi, maka tak wajib ulangi juga. Tapi tengok dia cakap tu macam lain pula. Kalau najis zahir, yang ialah najis ain, mesti kena ulangi semata. Bukannya begitu. Jadi pendek katanya kalau najis hukmi memanglah kena, memanglah masuklah hukum, najis hukmi masuk dalam bagian najis yang tersembunyi. Kalau kita tahu lepas pada sembahyang sekalipun, tak payah kita ulangi. Tetapi kalau najis ain, najis ain tetapi kalau sembunyi, maka tak wajib ulangi juga. Kalau najis ain tapi zahir, maka memanglah wajib ulangi. Hanya begitu. Jadi pendek katanya kalau najis hukmi memang dia sembunyi semata. Sebab dia tidak ada rasaan, tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Tetapi kain itu tidak basuh ketika kena air kencing, maka jadi sembunyilah. Sembunyi, hukumnya tak payah ulangi. Lepas tu kalau najis ain pulanya, sekiranya kalau sembunyi, contohnya kita katanya baju dia sebelah dalam kena najis. Najis itu najis ain. Tapi kita makmum tengok tak nampak. Tengok tak nampak, maka sebab duduk sebelah dalamnya, maka jadi katanya najis ain tetapi sembunyi pada mata kita makmum. Maka tak wajib kita ulangi. Maka dia kata di sini, dan jika tidak nampak makmum najis itu najis zahir. Najis itu masuk dalam bagian najis zahir. Tidak nampak sekalipun. Kenapa? Kerana lindung dengan pakaian sekalipun. Sebab terlindung. Kalau terbuka kita akan nampak. Sebab dia dalam ni dia dhabit katanya dalam i'anah dia dhabit dianya najis yang zahir ialah najis yang zahir pada pakaian imam, pada badan imam. Sekiranya kalau terbuka tu kita nampak tengok, walaupun terlindung dengan pakaian, terlindung dengan apa dia,
terlindung dengan makmum yang lain, artinya kita duduk saf yang ketiga, yang keempat memanglah tak nampak. Tetapi kalau kita duduk dekat tu kita nampak. Begitu. Jadi kalau dia dhabitnya begitu, kalau kita perhati tengok tu kita nampak. Kalau tak perhati tak nampak, maka itu adalah najis yang zahir. Jadi maknanya najis yang sembunyi kalau kita perhati tengok kat imam pun kita tak nampak. Itu dia itu dhabit yang paling sahihnya begitu. Jadi pada nak tahu najis itu zahir ke tidak, najis ain zahir ke sembunyi. Kalau najis hukmi memang sembunyi semata. Kalau najis ain, barang boleh jadi sembunyi, boleh jadi zahir. Lepas tu kita nak tahu kata zahir ke sembunyi, pendek katanya dhabit yang lebih sahihnya, kalau kita nak tahu zahir ke tidak, kalau kita perhati, kita perhati kat imam, kat baju imam tu, kita akan nampak akan najis itu. Maka najis itu adalah najis yang zahir. Kalau najis ain yang tersembunyi, kalau kita tengok sekalipun, dia tak nampak seperti najis yang ada dalam poket. Artinya najis yang ain yang ada sebelah dalam bagi pakaian imam, maka itu walaupun najis ain tetapi tidak zahir. Maka tak payah ulangi. Jadi pendek katanya masalah imam ni, kalau dia kena najis di pakaian dia, di badan dia, sekiranya kalau najis yang ada kena di badan dia, di pakaian dia tu najis yang sembunyi, maka kita makmum tak payah mengulangikan sembahyang kita. Tetapi kalau najis itu najis yang zahir, kita tahu, apabila kita tahu, maka wajib mengulangi akan sembahyang itu. Sebab jadi maknanya salah balik kita sebab kenapa tak periksa tengok di imam. Kenapa tak perhati tengok? Sebab kita katanya kat belakang dia tu kena ada najis. Kat belakang dia tu kena taik burung ke masalan. Baju dia kat belakang tu kena taik burung, dia tak sedar. Tapi kalau kita tengok kepada dia, tengok kepada pakaian imam tu, kita nampak. Tak jadi alasan kata tak nampak lah sebab saya duduk jauh. Maka itu tak jadi alasan. Sekiranya kalau kita perhati tengok, masuk dekat dengan dia, kita akan nampak. Lepas tu kalau kita duduk jauh sekalipun, kalau duduk jauh tak nampak. Tapi kalau fardunya kita masuk dekat, kita akan nampak. Maka itu adalah najis yang zahir. Itu yang masalahnya begitu. Tapi di sini tu dia kata walaupun mana? Dan jika nampak makmum akan najis, dan jika tidak nampak makmum akan najis, itu najis zahir. Kerana lindung dengan pakaian sekalipun. Wajib ulangi sembahyang itu. Jadi nanti saya tengok jelas lain. Kenapa dia kata tidak, dan jika tidak nampak makmum akan najis itu kerana lindung dengan pakaian sekalipun. Dia masalah najis ain, boleh jadi zahir, boleh jadi sembunyi. Kalau zahir, maka wajib ulangi. Kalau sembunyi, tak wajib ulangi. Adapun najis hukmi memang sembunyi semata. Hukumnya begitu. Tapi kenapa dia cakap begitu? Apa maksud dia? Nanti saya ulang balik ya. Kita berhenti di situ dulu. Nanti nak jelas lain. Nampak macam lari daripada asal. Dan najis yang zahir
itu najis ain yang mendapatkan dia oleh salah satu daripada pendapat yang 5 walaupun dengan bau nisbah orang buta. Kita akhir di situ dulu. Nanti kita ulang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستعينك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين